Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini saya cuba upgrade dengan ada mic di hadapan saya ni menggunakan headphone. Baik, so apa kita nak buat hari ni ialah kita nak cuba buat graf yang mana dipanggil graf kuadratik. Dalam kes yang saya buat ni termasuk dengan equation yang nak ditulis menggunakan apa nampak supaya kemas. Dan di bahagian sesi ini mungkin ada perkara yang cikgu perlu upgrade, mungkin ada perkara yang cikgu tak perlu upgrade dekat muka surat masing-masing. Tapi ikutlah style masing-masing. Banyak yang kita boleh adjust, tapi saya tunjuk apa yang saya rasa yang bersesuaian dan jom kita try buat. Baik, cikgu lihat di bahagian ni ada sebuah graf kuadratik dalam bentuk maximum graph, yang mana di sini kalau kita lihat kita ada beberapa dot yang saya buat ni supaya nampak dan juga garis putus-putus dan bagaimana nak buat. Dan kat sini saya menggunakan math equation 3.0. Cuma saya punya upgrade version yang 6.0, yang mana yang 3.0 siapa yang dah upgrade ke version baru dah tak ada kan ini equation kat sini. Okay, so nak kena beli, jadi mungkin kita kena spend duit sedikit dan sebagainya untuk pastikan kita boleh buat yang terbaik lah. Tapi ikut saja kesesuaian masing-masing. Baik, jom kita mula buat. First kali seperti biasa kita try buat paksi ni. Tempoh hari saya dah ajar cikgu-cikgu untuk buat paksi. So boleh lihat di atas ini. Okay, kalau cikgu-cikgu lihat di sini ada insert, design, layout, references, mailing dan bla bla bla. Saya tekan yang design ni, insert ni, yang mana di bahagian insert ini ada shape macam itu. Okay, kita pergi ke bahagian arrow lagi sekali. Baik, saya pun satu garis lurus, tekan sekali dan hold, jangan lepas. Tarik dia sambil menekan shift. Dia akan lurus lagi sekali Sebab ada yang bertanya saya, tekan shift tu kena lama-lama? Ya, lama-lama, jangan lepas. Kemudian ni lepaskan klik tu, shift tak lepas tak beri. So baru lepas shift, okey. Apa yang kat sini kita nak buat? Double klik pada anak panah ini. Okey. Di bahagian ini ada pelbagai option yang dia akan keluar. Kalau kita klik kat luar, option tu hilang. Okey. Kalau kita klik dekat badan dia sekali, dia akan keluar shape format kat atas ni, nampak ni. Dia ada shape format di sini. Jadi apa yang kita nak buat di sini adalah simple saja. Saya nak tukarkan dia sikit jadi kemas macam hari tu yang saya ajar tu dengan lajunya. Okay, pergi ke arrow, more arrows, shape outline, arrows and more arrows. Okay, di sini tekan. Kemudian ni dia akan keluar format shape di sini. Itu satu cara. Cara yang kedua cikgu boleh buat adalah right click dekat dia. Right click pada badan dia, tekan format shape, dia akan keluar benda ni yang sama tepi ni, nampak ni. Okay, nice. Cikgu boleh ikut Baik, seterusnya apa yang kita nak buat ialah pergi ke end arrow size dan juga end arrow type. End arrow size, saya nak dia besar sikit kepala dia tu. Dan end arrow type pula, saya tukar dia ambil yang bahagian yang cantik sikit. Ada banyak jenis ikut kesukaan cikgu lah. Saya pilih yang ni, saya suka yang ni. Baik, yang dia punya color dia saya tukar. Atas kali ni ada bahagian color, tekan yang hitam. Kemudiannya sedikit ketebalan itu kita tinggikan sikit cikgu. Ataupun dalam 0.75 pun dah okey. Okey. Compound ni tak payahlah kalau cikgu nak buat ada dua garis dan sebagainya. Itu cerita lain lah. Kita biar satu saja. Baik. Cap di sini ada banyak jenis. Round ada apa semua. Ia tak memberi kesan lah kepada kita punya ni. Itu yang kita akan cerita kemudian. Bata-bata lain di sini saya tak cerita lebih. Kita fokus pada yang kita punya, iaitu color, end arrow type dengan end arrow size. Tiga ni. Apa yang saya nak buat trik sedikit bagi cikgu-cikgu yang mungkin kita kadang copy paste. Ada dua cara. Katalah cikgu nak buat satu size cikgu lah. Okay, cikgu pun tekan lagi sekali. Contoh lah ni. Ini trik saja. Teknik yang mudah. Cikgu tarik, tekan sekali, jangan lepas. Ini mouse saya, left click Tekan sekali, jangan lepas. Tarik ke atas, tekan shift kan. Okey, sambil tu dia akan tegak. Baik, memang jadi arrow yang asal. Okey, saya boleh guna teknik copy paste dan pusing dia. Kita klik dekat sini
klik dekat yang hitam ni, sorry. Okay. Cikgu tekan Ctrl, Shift dan C. Saya ulang, Ctrl, Shift dan C. Dia akan copy dia punya, kita kata, karakter bagi garis ini. Kita kata part CX yang kita nak buat tu. Dia tiru. Okay. Klik kat sini pula. Okay. Tekan Ctrl, Shift, V pula. Nampak dia jadi sama. Kan best tu. Tak payahlah buat banyak kali. Kalau tak penat kan kita nak buat kejap buat ni. Okay, so ini teknik untuk kita percepatkan sikit kerja kita. Okay, lepas tu cikgu boleh adjust lah mengikut kesesuaian. Saya tengah tiru yang atas ni. Cuba nak tiru yang atas yang saya buat sebelum ni. Okay, so apa kita buat, adjust sikit. Mungkin cikgu nak turun dia ke bawah sikit. Okay, nak adjust terpulang. Okay, baik. Katalah saya adjust sedikit macam tu. Saya zoom in balik. Dia dah tiru sama. Dia apa yang kita boleh buat adalah, saya pun masuk lagi sekali. Insert shape kat atas ni. Okay, tempoh hari kan kita belajar yang ni kan. Curve ni. Yang ni pun boleh cikgu. Arc ni. Tapi saya suka curve ni. Arc ni pun boleh cikgu boleh try. Saya demo yang curve ni. Okay, tarik. Tekan sekali. Nampak? Bila tekan sekali, klik sekali. Dia akan keluar macam, nak kata apa ni? Cacing ke apa ni? Okay, dia akan keluar. Pergi ke satu tahap maksimum yang cikgu nak. Klik sekali lagi. Tengok. Okay, tengok tangan saya lepas. Klik sekali, lepas. Kemudiannya kita dah boleh gerak dia. Okay. Kat sini kadang-kadang cikgu macam terlebih. Double klik pula di hujung ni. Double klik. Macam tak sama cikgu. Tengok ni, tapak ni. Mungkin tak sama dengan hujung ni. Mungkin orang kata, cikgu Razif ni perfectionist betul. Bukan. Kita nak cuba buat graf yang terbaik. Jadi kita praktis sama-sama. Jadi cara dia, saya nak bagi trik lagi pada cikgu-cikgu yang sedang mengikuti video ini. Okay, saya delete balik. Tengok-tengok. Saya pergi ke view. Okay, di bahagian view ni, ujung saya ni, okay, di atas tab ni kan. Tengok anak cursor saya tu, ada view. Di bahagian view ini ada button grid line. Ni cikgu, dia ada button grid line. Okay. Apa yang saya nak cikgu-cikgu buat ialah kita nak belajar sikit menggroupkan benda-benda yang kita dah buat. Okay, katalah setting ini dah pun firm, cikgu tak nak dia lari kan. Okay, grid ni kita nak dia bagi duduk, bagi cantik supaya kita dapat satu bentuk yang sama. Klik dia sekali. Tekan Ctrl. Dengan baik-baik yang cikgu tekan Ctrl. Nanti tengok tekan Ctrl jangan lepas. Cikgu tengok kalau kita gerak ke ni dia akan ada tengok ini biasa I punya simbol nak menaik tu. Pergi ke ni dia akan keluar ada tambah. Okay, klik dia sekali lagi, dia sedang memilih kedua-dua, select both diagram itu. Dan kita right click pada, jangan right click kat luar, dia hilang tadi. Kita buat lagi sekali, tekan, okay. Tekan Ctrl, tekan sekali kat dia ni, tekan Ctrl untuk orang yang kedua ni, tekan atas dia. Right click atas mana-mana objek yang cikgu dah pilih kedua-dua ni. Okay, right click. Gitu, kat sini ada group. Pilih ke group, kemudiannya groupkan. Ini bertujuan untuk tak nak dia lari cikgu. Okay, tengok bila dah ada group, cantiknya saya boleh gerak gini. Aku ke kiri, kau ke kanan gitu. Okay, trik yang berikutnya yang kita boleh buat, kadang cikgu nak betul-betul tepat untuk jadi graf tu cantik sebenarnya. Okay, cikgu tengok bila saya dah klik ni, saya klik kat luar balik, klik kat luar. Ni kan, klik sekali, tekan Ctrl, hold lama-lama. Yang ni saya tak ke tepi, tak apa mouse ni, tolak ke tepi, tekan Ctrl lama. Tekan dekat keyboard cikgu tu kan ada anak panah atas, bawah, kiri, kanan kan. Cuba tekan ke kiri. Dia akan gerak sikit-sikit. Nampak? Berbanding saya lepaskan Ctrl. Saya tekan kiri. Dia gerak banyak. Okay, ramai guru yang tak tahu bahawa kalau kita tekan Ctrl dan kiri atau kanan atau atas bawah, dia akan bergerak dengan jarak yang kecil. Okay, ini kelebihan dia supaya kita boleh adjust mengikut line tu. Nampak dia kemas sikit. Okay, nampak. Bila dia kemas macam ni, kita dah boleh agak lagi graf bentuk dia nak pergi ke mana, shape-nya, anggaran dan sebagainya. Okay, boleh cikgu sampai situ? Boleh Okay, thank you so much. Baik, so apa yang kita boleh buat di sini, sekarang kita nak bina graf lengkung tadi, kuadratik lagi sekali. Tekan pada bahagian insert, lagi sekali, insert. Okay. Kemudiannya tekan shape, tekan yang curve ni. Okay, katalah saya ambil jarak yang sini 3
So kita nak satu baris line ni. Saya pun tekan sekali, angkat dia lepas, tak payah tekan sekali je. Nanti dia boleh gerak ni, nampak? Dia boleh gerak. Dia macam cacing lekat tu. Okay, agaklah dalam dia punya line tu akan sentuh di bahagian ini, di sini kan. Okay, naikkan sampai atas, kita lah agaknya size. Okay, berhenti kat sini. Tekan sekali lagi sebagai dia punya peak dia. Turn sampai cikgu agak dia dalam jarak yang sama. Katalah cikgu nak ukur jarak yang sama macam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Macam tu. Contohlah 14. Okay, kita tengok yang jarak di tengah ni tadi. Dia daripada 2, 4, 6, 8. So kita kena buat 16 lah. So 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ini sebagai contoh lah cikgu double klik di sini dia akan berhenti. Dan cikgu dapat lihat graf ini symmetrical dan cantik, lebih cantik gitu. Okay, katalah ni nak adjust sikit. Memang kalau cikgu tekan ni, kita kan dah groupkan tadi arrow kita kan. Okay, double klik lagi sekali kat dia. Dia boleh. Double klik atas dia. Kalau tak keluar, tekan ni. Sampai keluar screen ni, tekan dia cikgu. Jangan tekan screen pula. Macam saya tekan mouse je lah. Tekan. Tolak sikit ke atas. Sambil tekan shift pun boleh. Dia akan tegak. Bagi lebih sikit. Tak tinggikan sikit kan. Okay, nice. Sekarang yang graf ni, double klik dekat dia pula. Yang ni. Okay, double klik. Saya nak dia jadi hitam. So, boleh pilih kat sini. Nampak ni, dia dah keluar kat atas ni shape format dia. Cikgu boleh pilih di sini lah. Shape outline, nak tebal sikit ke. Okay, katalah saya nak tebal sikit. Dan juga hitam. Saya boleh pilih lah. Saya ambil 1,5 ketebalan. Kemudiannya colornya saya nak hitam. So, boleh pilih color kat sini. Hitam. Okay, nice. Now, bila dah siap graf ini pun, klik dia sekali. Kemudiannya, tekan control jangan lepas. Pergi ke anak panah. Mana-mana satu anak panah. Yang vertikal ataupun horizontal ni. Tekan sekali lagi. Kemudiannya right click pada mana-mana bahagian diagram yang cikgu buat. Katalah saya ambil lagi. Saya ambil dekat lengkung ni. Right click. Lepas tu groupkan dia pula. Groupkan dia sekali. So lepas ni cikgu tekan dia. Dah boleh gerak semua sekali. Dia takkan lari. Tu kebanyakan cikgu buat kadang-kadang lari. Okay, saya nak ke bawah sikit. Cantik. Okay. Nak dekat dengan atas. Saya nak turun atas tu. Nah, apa yang saya boleh buat kat sini? Saya nak tanda dot tu. Nak buat macam ada ni. Dan juga semua yang point ni. Cikgu pergi lagi dekat insert. Tekan shape. Ada banyak kelebihan dekat sini. Tekan ni. Okay. Lagi sekali saya tunjuk. Tekan insert. Pergi ke shape. One more time. And then pergi dekat bahagian yang tulis oval. Okay, ada banyak kat sini. Saya pilih oval. Okay, tekan oval. Baik. Cikgu boleh zoom dulu. Pergi ke bawah sebelah sini. Zoom sikit. Kita nak buat lebih nampak kemas. Okay. Zoom lagi. Okay, boleh tekan juga kalau cikgu nak cepat. Control scroll mouse. Tekan control, jangan lepas. Scroll mouse, dia akan zoom. Scroll ke atas, dia akan zoom lah. Okay. Apa kelebihan nak zoom ni? Sebab saya nak buat bulat di sini. Nah, bila tekan bulat, nak buat bulat tu terus cantik. Kalau cikgu tekan, terus buat bulat, dia jadi bentuk oval. Tak cantik cikgu. Kita nak buat bulat betul. Jadi, untuk jadi bulat betul, saya pergi balik ke sini. Cikgu tekan balik tadi. Insert, shape, oval. Tekan control, jangan lepas. Tekan control pula. Sorry cikgu, tekan control pula. Tak silap saya je. Saya dah biasa buat Illustrator, kadang-kadang terlaju buat. Tekan shift. Tekan shift cikgu. Shift, kembangkan. Cikgu tengok, dia akan jadi bulat yang cantik. Tekan shift, jangan lepas. Okay, saya kecilkan sedikit. Dalam saiz yang saya bersesuaian. Setelah besar ni, saya lepas. Okay, kat sini dia ada biru yang default dia. Cikgu boleh pilih je terus kat atas ni ada pilihan. Tekan terus hitam. Okay, kalau tak nak outline pun boleh buang outline. Dia kecil sikit lagi. So, cikgu drag dia ni dan terus kepada ni. Okay, kadang-kadang drag dia lari. Cikgu ke zoom atas sikit. Cikgu kena zoom out sikit. Okay. Katalah nak bagi dia, katalah saya buat dia macam terlajak keluar. Cikgu ingat tak step yang tadi saya kata, boleh tekan control, tekan anak panah, dah klik atas dia kan. Nampak ni, saya lagi sekali dah klik atas dia, tekan control, tekan anak panah kiri, kanan, atas, bawah. Ikut cikgu lah, saya tekan atas, nampak dia gerak perlahan. Yang perlahan yang kita nak, perlahan, okay, supaya kita dapat satu ketepatan kita nak.
Okay, nampak graf itu jadi cantik tu. Zoom out balik. Okay, nice cikgu. Nampak tak? Tanda pun cantik, kemas. Saya tak kata yang apa yang saya ajar ni yang terbaik, tapi ada lagi tips-tips lain. Saya share yang mudah saja buat cikgu-cikgu. Mungkin ada guru lain yang nak share juga video-video lain. Dipersilakan ya untuk bantu guru-guru kita, insyaAllah. Sama-sama kita belajar lah cikgu. Okay, saya teruskan. Saya klik control, nampak? Bila klik control dan mouse tu gerak ke badan dia. Ke badan dia, cikgu, jangan gerak ke tepi. Dia ni untuk kembangkan. Gerak ke badan dia, dia akan keluar plus. Tarik pula, klik kiri dan tarik ke mana cikgu nak. Okay, bila lepas dah mouse tu, bila lepas dah control tu, pergi ke bawah ni contohnya. So, fungsi control tadi nak jadikan dia tu copy, kita nak cepat. Okay, kemudiannya klik kat dia, lagi sekali kita gerak control anak panah. Kita nak bagi dia betul-betul tengah je tu. Okay, nice. Tekan lagi control, tarik ke tepi pula. Okay, tekan control, gerak lagi. Okay, nice. Yang puncak dia, sebab tu saya mark tadi. Cantik bagi tengah-tengah, dekat 8 kan. So, dia akan turun kat sini. Okay, tekan control, tekan bawah. Cantik cikgu. Nice. Nampak graf ni cantik, kemas dan teratur. Pelajar tengok pun seronok, belajar nak belajar dan ketepatan lebih nampak jitu lah. Baik, so saya tekan insert lagi sekali. Tekan shape ni, saya ambil garis ni. Oh, laju sangat cikgu minta maaf. Insert, tekan shape, tekan line. Nampak tak ada tulis line tu, gitu. Okay, tekan ni. Lepas tekan ni, dia akan keluar satu button yang simpang 4 ni. Simpang 4 yang panggil. Tarik je you all. Kalau saya dengan anak murid saya. Tarik je ke kanan. Dia jadi macam tu. Nampak halus sangat. Okay. Cikgu pilih control. Boleh tekan di bahagian double click dia kan. Dia keluar shape format. Betulkan lagi sekali. Nak buat ketebalan kata lah. Nak buat dia tebal sikit. Ambil satu pula. Dia kurus sikit daripada graf. Katakanlah. Kemudiannya cikgu nak pilih dia warna hitam. Tekan lagi dekat shape outline ni. Tekan yang dash punya yang ni. Okay, nampak dia buat dot tu. Okay. Zoom sikit kat dia. Kan dah tengah pilih tu kan. Tekan control, tekan anak panah. Bagi dia sebaris sikit zoom. Okay, ni boleh drag sikit. Bagi dia tengah-tengah, tak mengganggu. Tak nampak terkeluar. Nice Kita tengok dua graf yang saya dah buat ni. Sekejap. Maaf cikgu Lari sikit view dia. Tu. Okay, kita on the way sikit lagi. Kita nak buat line di bawah ni pula. Okay, saya saja nak ajar juga. Bila tekan di bahagian ini, kita nak copy lah. Ni macam malas nak buat yang teknik tadi. Okay, saya ada dua cara. Saya copy. Tekan control, pergi dekat dia sampai dia keluar tambah. Cari tambah. Tu nak keluar tergedik-gedik. Zoom lagi. Zoom kadang-kadang dia baru nak keluar. Okay, tak apa juga. Tekan dia. Okay, tarik keluar. Nice. Now di sini kita dekat format, kalau kita tekan lagi dia ni. Okay, saya kena lupa nak sebut tadi cikgu. Di bahagian ini tadi, ni bahagian ni, okay, tekan control, kita nak copy dia sama-sama. Tekan control jangan lepas klik atas ni, klik dia ni dan klik yang ni tadi. Ni lari sikit cikgu, tak apa. Klik dia, okay. Right click atas badan mana-mana. Saya katalah right click kat badan dia ni. Right click. Groupkan. Klik satu lagi. Di bahagian arrow ni. Yang gang tadi. Kita nak dia sekali dengan badan dia. Jangan tertinggal. Nanti kita penat nak buat. So pergi yang ni balik. Cuba tengok dia dah duduk di bahagian hadapan tau. So saya kena. Kalau tak nak kita boleh anjakkan sikit. Sebab nak ambil yang betul dia duduk kat belakang. Dia dah duduk kat belakang. So ambil ni. Okay. Pergi ke shape format. Saya boleh sama ada yang ni tadi saya send backward. Ataupun yang ni saya bring. Saya buat terbalik ke ni. Bring to front. Kita tengok di bahagian atas ni. Shape format ni ada bring to front. Tekan dia bring to front. Nanti dia akan duduk di bahagian atas ni. Di atas mereka. Dia terganggu sikit je. Tak apa. Saya buat lagi sekali masalah ni saya akan dah siap. Okay, tak apa. Kita belajar dulu untuk rotate dia. Nah, apa yang kita nak buat ialah kita nak rotate dia. Nah, di bahagian ini ada satu button rotate. Okay. Di bahagian shape format di sini.
Okay, ada satu bahagian namanya rotate. Jadi cikgu boleh klik rotate. Nak pergi dia tegak 90 darjah, dia akan pusing tu. Dah tegak, pergi ke sini. Okay, tarik dia kat line tu. Tarik dia ke bawah. Sambil tekan shift cikgu. Nak pergi dia lurus kan, belajar shift tu. Apa biasa kan. So kita dapatlah dia punya dot macam atas tu. Okay, kemudiannya dia ni kan, klik. Sebab dah memang dah sedia klik. Klik kat badan orang lain. Dan control right click. And then tekan group. Tekan group. Okay, dia dah jadi satu gang. Jadi kita dah boleh gerak graf ni bersama-sama. Hooray. Okay. Senang. Okay. Baik. Saya anjakkan dia sedikit. Menggunakan control shift. Nak bagi tegak-tegak. Tepatnya. Baik. Seterusnya apa yang saya nak buat ialah. Saya nak. Ada banyak cara. Tapi saya recommend yang box ni lah. Kalau cikgu ada yang lama. Boleh copy paste balik yang lama. Okay. Okay. Contoh yang saya buat ni. Ini nombor dia besar. Apa yang saya nak demonstrate di sini adalah tentang button ni. Kat dalam ni kan saya dah buat shape ni kan. Okay, saya turunkan dia ke bawah. Sekarang ni saya nak isi banyak benda tentang pasal kita punya text box ni. Okay. Tadi saya ajar insert. Lepas ujung sekali ni. Ujung saya tekan insert tadi. Saya turunkan saya punya ni. Okay, dekat insert ni. Saya turunkan sikit ni. Okay, di bahagian insert ini. Ada ujung sekali ni namanya text box. Okay, so cikgu boleh pilih pelbagai. Dia ada banyak pilihan. Okay, tapi yang kita dah pilih ni maksudnya klik sekali yang kita pilih ni tadi yang first tu. Saya buat lagi sekali yang cikgu insert. Pergi ke text box ni dia ada banyak pilihan. Itu maksud saya. Okay, kalau nak klik lagi banyak lagi pilihan text box yang pelik-pelik saya ambil yang basic saja, simple text box. Bila tekan, dia keluar yang tadi tu. Mana hilang dia? Ni. Okay, sekarang ni kita nak jadikan dia halimunan. Tarik dia sikit dekat untuk buat atas tu. Okay, jadi saya nak tunjuk juga dekat cikgu. Tekan shape balik. Buang dia punya belakang tu, no fill. Nampak? Dia dah nampak kotak-kotak belakang. Kemudian ni tekan buat pula yang outline, no outline. Okay, sementara nak bagi nampak dulu, biar dulu, boleh. Biar dulu. Okay, kat sini nak isi apa? Tekan insert, saya nak masukkan formula. Dekat sini bahagian ni ada objek kan. Tekan nak pandang objek ni kat sini. Tekan objek. Okay, cikgu pilih Math Equation 3.0. Cikgu punya. Saya punya yang dah upgrade 6.0. Ini boleh abaikan. Cikgu cari yang Math Equation 3.0. Ramai cikgu yang menggunakan equation yang baru tu. Yang tak berapa cantik, tak kemas. Yang ini punya, sebagai contoh yang saya punya yang upgrade punya lah. Okay, yang ini yang berbayar punya Math Type. Okay, boleh tekan. Okay, nanti dia keluar option ni. Cikgu tengok ni. Yang ni yang cikgu mungkin ramai yang tak ada benda ni dan jarang guna. So kita nak guna yang ni. Yang ni apa? Kita nak tiru apa tadi? Kita nak buat equation yang atas tadi kan. So yang atas tu tengok sekejap. Okay. Tengok atas ni. Negative x square plus 4x plus 5. Okay. Jadi apa yang saya buat ialah. Saya tiru je. Saya tiru y sama dengan negative x square. Saya tekan button ni. Fraction ni. Di bahagian fraction ni ada atas. Ada kuasa. Tekan kuasa 2. Kemudiannya klik lagi sekali kat tepi dia. Ataupun tekan anak panah kanan. Kemudiannya tekan tambah, tekan 4, tekan X, tambah 5. Yang ini yang kebanyakan orang yang design grafik design tu buku-buku menggunakan Math Type lah kebanyakannya. Ada yang guna yang lain. Tapi antara yang disarankan. Okay. So kat sini kalau cikgu guna Math tu, boleh tekan pangkah. Nanti dia akan muncul balik di sini. Sekejap. Saya scroll balik. Tu. Dah muncul cikgu. Okay. Tekan dekat dia punya kotak ni kan. Kotak ni. Sekarang ni saya pergi balik dekat shape, format, dah tekan kotak. Saya nak buang outline, tekan no outline. Sekarang saya gerak dia. Okay, nice. Dia duduk kat atas. Ni. Okay, terpulang dekat cikgu. Ni size saya buat. Kecil saja. Kalau nak tiru atas pun boleh. Sebab nak tunjukkan dia graph tu utama kan. Boleh double klik balik. Highlight kan. Okay, pergi ke size. Tekan larger.
dia jadi larger sikit. Ataupun size, tekan define. Okay, yang ini ambil lah, katalah cikgu punya 11 point. Okay, kat sini cikgu punya 11, tekan OK. Dia jadi besar. Okay, so dia akan update di tepi tu, tekan pangkah, dia update. Besar cikgu. Okay, kita punya box tu tak nampak kan. Kadang-kadang cikgu tekan, dia tak keluar kat box. Ni bukan box dia, bukan text box yang asal. Dia kat tepi ni cikgu, kat luar. Kena cari. Kita kena gerak sikit. Nampak ni, keluar button macam segi, apa nama? 4 anak panah tu kan. Tekan. Tu baru keluar, nampak tak? Baru boleh gerak. Kalau tak, cikgu tak boleh gerak tu. Okay, boleh tekan sikit, gerak. Okay, kalau tak nak, boleh tekan anak panah saja. Ataupun kontrol anak panah. Ingat tak? Yang tadi tu. Tekan kontrol, jangan lepas anak panah. Bagi dia macam tegak, kemas cikgu. Macam tu. Okay, nice. Okay, sekarang nak copy dia. Pergi kontrol, jangan lepas. Kat box tepi ni kan, tarik, tekan dan tarik keluar. Jangan lepas. Jangan lepas sebab saya nak isi dekat point lain pula. Okay, jangan lepas. Double klik dekat dia. Okay, cikgu boleh tengok sini saya buat. Saya nak isi tadi ada point yang kat atas tu. Point kat atas tu iaitu 5, 9, 2, -1, 5. Okay. So, saya pergi balik dekat sini. Pergi balik bawah ni, double klik dia. Okay. So, apa yang saya nak buat ialah saya nak tekan 5. Saya ambil button 5. Contohlah, dalam buat tu kan. Cikgu boleh buat secara manual aja. Tak perlu buat macam ni pun tak apa. Pakai yang biasa pun tak apa. Tapi saya dah kata lalang guna, saya terus ajar. Okay, saya pilih sikit kat luar. Gerakkan dia. Okay, tekan kontrol. Tekan anak panah. Dekatkan sikit. Nice. Okay, tekan lagi kontrol. Jangan lepas sambil drag dia ke sini. Tekan kontrol, tekan shift. Dia akan lurus je pergi cikgu. Senang kerja. Okay, sini apa tadi? -1 kan? Okay. Saya double klik. Padam, tekan -1. Okay. So, dah edit situ. Tekan lagi dia. Berarti cikgu ni kena kat luar. Kadang tak jumpa dia punya kotak tu kan. Kena cari. Tu. Keluar, tekan kontrol. Tekan shift. Dan tekan left click dekat mouse, tarik, jangan lepas. Ini nak isi 2 pula. Okay, tekan 2. Okay, nice. Okay, nampak dah nak tu. Okay, kalau cikgu nak, kalau cikgu rasa serabut ni kan, tadi yang ni pun boleh, kita kata apa? Kita setiap satu ni cikgu tadi kena buat, kita bahasanya supaya mereka jadi satu geng lah. Okay, saya terlepas tadi. Sekejap. Gerakkan ke sikit ke sini. Okay, kontrol. Saya pergi ke sini. Okay, patutnya tadi awal-awal. Sekejap, saya padam dulu cikgu. Nak tunjuk cikgu, takut cikgu buat silap Okay, yang ni kontrol. Kontrol dan klik dulu yang geng yang sebelum ni. Geng yang kita dah set kan. Nampak geng besar tu. Right click. And then group. Patutnya tadi dah buat kat masa ni dah buat. Okay, ke semua ni kita dah buat tadi supaya dia tak lari nanti. Okay, saya klik balik kat dia. Control. Klik, left click pada kotak ini. Okay, nampak tak? Left click jangan gerak. Kemudiannya tolak sikit sampai ke atas ni. Nak buat kat sini pula. Okay, yang seronoknya kalau kita dah group tadi, dia memang dah ada dalam group. Nampak? Bila kita copy paste. Dia tak perlu lagi cikgu buat group lah. Macam ni saya terpaksa buat balik group. Okay, klik kat dia ni. Right click. Group. Ni pun sama tadi. Dia ni. Okay. Klik kat arrow ni. Right click. Group. Sama juga dengan 5 tadi. Terlepas pandang. Okay, tak apa. Katalah benda ni kadang berlaku masa kita buat. Jangan risau cikgu. Belajar kan. Kita belajar sama-sama. Baik. Tekan. Control. Klik juga ke dia ni. Jangan lepas control tu. Dah klik. Right click kat badan. Mesti right click kat badan. Jangan klik kat luar. Tekan group. Okay, semua dah group. Jadi masanya kita ubahlah sikit ni. Ini kan 9 kan. 9. Okay. Baik, so okay, memang double click tak keluar kan. Cikgu double click ni, pergi kat ni. Kadang-kadang dia tu. Double click banyak kali kat dia. Sampai dia keluar, baru susun sikit. Okay, tekan kontrol, tekan anak panah. Kontrol jangan lepas. Kontrol tekan anak panah, jangan lepas kontrol Okay, pergi tu, nampak. So kalau boleh sama dengan 5 yang kat bawah tu, nampak? Supaya dia cantik kemas. Okay, sini pun terlepas pandang satu lagi. So saya kontrol. Left click jangan lepas. Control dan left click jangan lepas. Dragkan dia ni ke sini.
double klik dan tekan X. So, saya pun pangkal, dia akan keluar kat sini. Okay, dia dah keluar banyak kan, dia keluar yang besar ni. Kalau cikgu tekan badan ni, dia keluar yang besar, nampak? Dia highlight yang besar cikgu. Ni yang luar ni yang besar. So kita nak yang dalam ni, double klik dia, kadang-kadang dia tak keluar. Kena sabar cikgu dalam macam tu. Sampai dia keluar. Okay, pergi dekat dia. Okay, control anak panah. Saya nak bagi dekat yang cantik kemas. Okay, nice. Saya klik kat luar. Okay cikgu, cuba lihat saya design tiru balik apa yang dibuat di atas. Dan kita dah terhasil. Baik, janganlah biar dekat luar ni, kotak-kotak ni. Pergi balik dekat view. Dan kemudiannya cikgu tekan grid line. Okay, grid line, dia akan hilang. Boleh cikgu? Gitu. Baik, grid line, tak ada grid line. Dapatlah cikgu satu hasil yang mana bila kita tekan sekali, ni terlepas ni satu. Okay, kejap. Saya buat lagi sekali. Nak juga sama tu. Tekan control, tekan badan orang lain yang besar punya, right click and then group. Dan barulah kita boleh gerak semuanya sentak kat mana cikgu nak. Letak macam tu. Okay, nice. Alhamdulillah selesai kita punya design bagi basic untuk buat quadratic graph yang lebih kemas dan symmetrical, dan ada dot dan ada dia punya dotted line, dan juga menggunakan sedikit math equation 6.0. Cikgu boleh try. Boleh cari kat internet. Terbaik kita sumbang kepada syarikat inilah. Dia pun harga tak mahal, tapi suka sikit untuk nak tune kita punya mindset rakyat Malaysia untuk beli benda-benda kat luar ni kerana takut scammer dan sebagainya. So antara yang risau math type ni bukan scammer, tapi dia sangat bagus. Dan kalau cikgu tengok function ni, saya buat ajar sedikit untuk itu. Nanti kita ada sesi untuk math type kalau ada rezeki. Kalau cikgu-cikgu masih guna komputer lama, cari math equation 3.0. Okay, itu cadangan saya untuk buat equation yang cantik macam ni. Nampak macam kat buku kan. Okay, jadi itu saja. Thank you so much. Kita letak dekat sebelah. Tengok size dia. Size dia kat sebelah. Okay, saya buat besar sikit. Itu saja cikgu. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi. Cikgu-cikgu jangan lupa subscribe saya di YouTube channel ini. Semoga saya akan lebih banyak buat. Saja saya cikgu Sunok share sebagai amal jariah. Dan juga jangan lupa follow saya di Instagram. That's all for today. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.